Alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin hadirat, terutama tamu khas yang kita undang pada pagi ini, sambutlah salam ukhuwah, salam perpaduan, salam kasih sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Media Dr. Haji Muhammad Nur Mamat dari UITM yang berusaha Puan Razia binti Talha, Guru Besar SK Taman Bukit Subang, Yang Mulia Raja Syahrul Azian bin Raja Muhammad bin, Yang Dipertua PIBG SK Taman Bukit Subang, Yang dihormati Guru-Guru Kanan SK Taman Bukit Subang, Jabatan Kuasa PIBG tahun 2015, yang dimuliakan tetamu-tetamu jemputan, yang dikasihi rakan-rakan guru, ibu bapa, hadirin hadirat sekalian. Bersama dengan kita semua pada pagi ini adalah tetamu didatangan khas dari UITM yang berbahagia Profesor Media Dr. Haji Muhammad Nur Mamat. Pada pagi yang mulia ini, kita akan berinteraksi dengan Prof, di mana beliau membawa tajuk yang telah diwar-warkan sepanjang minggu ini, yaitu peranan ibu bapa sebagai guru dan peranan guru sebagai ibu bapa di dalam membentuk generasi hebat dunia dan cemerlang akhirat. Rasul Agung sepanjang zaman, dikasihi umat semua, dipersila yang mulia budiman bagi memimpin bacaan doa. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan Ustaz Ikhwan untuk memimpin bacaan doa. Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Majlis merakakan terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz Ikhwan kerana sudi memimpin bacaan doa itu tadi. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, sebagai meneruskan agenda majlis, dengan rasa rendah diri mempersilakan Yang Mulia Raja Syahrul Azian bin Raja Muhammad bin, Yang Dipertua PIBG SK Taman Bukit Subang tahun 2015. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis, yang berbahagia Profesor Madya Dr. Haji Muhammad Nur Mamat,
selamat datang kami ucapkan. Yang berusaha Guru Besar SK Taman Bukit Subang Puan Razia Talha. Yang berusaha penolong-penolong kanan serta guru-guru SK Taman Bukit Subang. Yang berusaha barisan AJK PIBG SK Taman Bukit Subang, terima kasih atas kerjasama anda demi untuk memastikan program ini berjalan lancar. Rasanya sampai pukul 1 pagi pagi tadi ya, kita membuat persiapan. Juga yang saya hormati ibu bapa, tuan-tuan dan puan-puan serta hadirin hadirat sekalian, selamat datang saya ucapkan. Pertamanya saya ingin memanjatkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia serta inayahnya dapat sama-sama kita berada di sini berkumpul demi untuk menjayakan program Bual Bicara pada pagi ini. Di kesempatan ini juga saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Haji Muhammad Nur Muhammad kerana sudi datang ke sekolah ini untuk berkongsi sedikit ilmu kepada kami di sini, terutamanya ibu bapa dan guru-guru. Saya tidak akan mengambil masa yang panjang, sekejap saja. Baik, anak adalah anugerah yang sangat berharga. Ramai ibu bapa yang rela melakukan berbagai perkara demi untuk mendapatkan seorang anak. Namun sayangnya, ketika anugerah ini datang, tidak sedikit ibu bapa yang merasa kebingungan bagaimana cara mendidik anaknya, sehingga yang terjadi adalah salah pengasuhan yang akan mengakibatkan kerosakan bagi sang anak. Umpama bola salji yang terus mengelongsor turun, membesar. Ramai ibu bapa yang telah sedar dan berusaha mencari idea mendidik sebaik mungkin. Hadirin hadirat sekalian, program ini yang lebih dikenali dengan nama Parenting Talk atau Bual Bicara ini akan memberikan informasi tentang mendidik anak agar kelak berhasil membentuk generasi hebat di dunia dan cemerlang di akhirat, insya-Allah. Harapan saya kepada ibu bapa dan guru-guru agar kita dapat mengambil manfaat hasil dari program ini, insya-Allah. Baiklah, setakat ini sahaja dari saya. Hidup ibarat sebuah mimpi, dan mimpi cepat atau lambat akan berakhir. Kehidupan yang sebenarnya baru dimulai saat kematian datang. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata, pada saat manusia menemui kematiannya, maka ia pun terbangun dari tidurnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian tadi ucapan yang pendek tapi bernas telah disampaikan oleh Yang di-Ketua PIBG SK Taman Bukit Subang. Majlis sekali lagi merakamkan jutaan terima kasih. Tibalah masa yang dinanti-nanti. 6 Julai 1973 di Kuala Terengganu, beliau memulakan pendidikan di Sekolah Kebangsaan Tok Jiring, kemudiannya menamatkan pendidikan menengah di Sekolah Menengah Kebangsaan Tok Jiring, Kuala Terengganu. Menyambung pengajian sarjana muda dalam bidang bahasa Arab dan ilmu wahyu di Universiti Islam Antarabangsa. Sarjana dalam bidang sains pengurusan maklumat Islam serta PhD dalam bidang pendidikan, assessment, effective
Psychometrik di Universiti Teknologi Mara UiTM. Memulakan karier beliau dengan menjawat jawatan guru sementara 1996 dan kini merupakan Profesor Media di Pusat Pemikiran dan Kefahaman Islam CITU UiTM sejak 1997. Pernah diberi kepercayaan menjawat jawatan Koordinator dan Fellow Institut Kepimpinan dan Pengurusan Kualiti ILKOM dan sebagai Ketua Penyelidik Inovasi dan Pengkomersilan di Pusat Island UiTM. Kini beliau dilantik Timbalan Dekan Hal Ehwal Pelajar Akademik Pengajian Islam Kontemporari UiTM. Beliau merupakan Ketua Konsultan Program Motivasi dan Pembangunan Modal Insan bersama Education yang bergiat aktif menjalankan serta mendedahkan pelbagai modul kursus akademik dan non-akademik serta konsultan jemputan bersama The Chosen One, Genius Caliph dan beberapa organisasi lain. Dan beliau juga telah menghasilkan banyak makalah-makalah sebanyak 25 penulisan buku, ratusan artikel jurnal dan majalah. Antara penulisan beliau yang bestseller iaitu Dakwah Biar Santai Tapi Sampai 2014, Takluk Hati Pasangan 2012 dan sebagainya. Antara yang begitu menarik bagi data beliau ini, beliau adalah merupakan panel dalam siri Bercinta Selepas Nikah terbitan TV9, Jelajah Bicara Cinta Anak Muda dan program Imarah Masjid di seluruh negara anjuran Karangkerau. Berdasar kekuatan penampilan yang ada yang telah dibacakan tadi, sahlah kita pada pagi ini kita bertemu dan bertamu dengan seorang yang bukan calon-calon orang. Dan itu majlis dengan rasa rendah diri mempersilakan yang berbahagia Profesor Media yang lepas ini saya akan panggil beliau Prof untuk menyampaikan interaktif bual bicara pada pagi ini yang kita telah war-warkan tajuknya peranan ibu bapa sebagai guru dan peranan guru sebagai ibu bapa bagi membentuk generasi hebat dunia dan cemerlang akhirat. Majlis mempersilakan. Sini. Dan tuan-tuan dan puan-puan, para ibu bapa, guru-guru yang saya kasihi, Assalamualaikum warahmatullahi. Saya tahu kadang-kadang bila saya bagi salam, bila saya bagi talk, bagi khusus, bagi ucapan, kadang-kadang saya bagi salam pendek, tuan-tuan. Itu paling panjang lah tu salam saya, Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau tak, saya bagi salam rocker nama dia. Salam rocker, Assalamualaikum. Cukup. Dan bila saya rujuk balik pada praktis yang sepatutnya, saya rasa rocker tu lebih tepat mengikut ajaran Rasulullah. Kita sombong masa kita ni ustaz, kita rasa bagus bagi salam panjang, tapi Nabi tak suruh. Maksud saya kat sini bukan saya nak kata kat ustaz, saya sendiri pun ustaz juga. Kita betulkan diri kita. Saya suka apa yang disebut oleh YDP tadi, masa tak panjang. Kita tak ada masa panjang. Masa kita cukup singkat. Kalau anak kita diberi, dianugerahkan oleh Allah pada kita pun sekejap sangat je. Itu pun tak mampu nak kawal dah. Tuan-tuan, saya tak formal lah, jangan. Tolong jangan buat muka macam muka pencetus rumah. Kita muka santai-santai je. Saya bagi tahu pun nama dia santai. Saya memang tak reti ceramah. Program saya 5 hari, saya seorang je bawa 5 hari. Pun 5 hari dalam bentuk santai lah. Dan santai ni maknanya relax, jangan pressure.
sambil-sambil kita berinteraksi. Tuan-tuan dan puan-puan, nanti kalau ada persoalan, ada cadangan ataupun ada rasa nak ganti saya kat depan, anytime boleh, bila-bila masa. Angkat tangan, Ustaz, saya rasa saya pula giliran dia. Ya, saya duduk dan tuan-tuan boleh ganti. No problem. Kita jangan ingat kita seorang betul. Itu penting. Sama ada kita guru, kita ibu bapa, kita sama je. Tuan-tuan dan puan-puan, saya cek dalam perkiraan masa. Satu hari di akhirat bersamaan dengan 1000 tahun di dunia, Jadi kena bersabar sekejap, sejam setengah ni. Kita buatlah apa yang patut, yang terbaik untuk kita. Dan balik kepada salam tadi, saya takut keliru dan salah faham pula nanti. Sebenarnya Rasulullah suruh bagi salam pendek, jawab panjang. Tapi kita dah lama. Saya selalu peringatkan keluarga saya, keterbiasaan menyebabkan yang salah lama-lama kita rasa betul. Kita tak rasa salah dah. Hantar anak pergi sekolah lewat contoh. Bila dah biasa, lama-lama kita marah dekat cikgu yang tegur tu. Ada juga yang macam tu. Cikgu tegur, kenapa selalu lambat? Ikut orang marah pula dah. Padahal asalnya kita tahu. Ya. Dan kadang-kadang bila orang tegur kita ni macam-macam lah. Kita rasa dicabar. Masa kita dah biasa macam tu. Saya baru-baru ni saya balik sekolah. Saya belum start lagi Sebab tadi kata start semalam pun preparation habis pukul 1 Jadi hari ni kita agak-agak pun habis dekat pukul 1 pagi jugalah. Nak balance dengan persiapan tu. Dah lah saya nak start dulu ke apa ke, saya ni orang panggil untuk cakap sikit je. Tapi sambutan tu dia luar biasa, menyebabkan teruja sikit datang kat sini. Bila jumpa dengan tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa nampak wajah-wajah pun yang bersemangat, ibu bapa dan guru yang bersemangat. Tuan-tuan, saya baru ni saya pergi ke Pontian. Saya melawat sekolah dia. Sekolah dia 3 tahun lepas adalah sekolah gangster. Sekolah yang ada rekod gangster, bukan sekolah gangster. Sekolah gangster betul yang tepi UiTM Puncak Alam tu. Tu College Integrity. Penjara juvenile. Bila dia cerita tentang sekolah dia 3 tahun lepas, saya tengok rekod-rekod sekolah dia. Budak-budak sekolah dia cabut tayar kereta cikgu tu selamba nama dia. Cabut tayar, bukan pancit tayar, cabut. So kat mana dia bawa spana tu saya tak tahu. Setakat pancit tayar cala kereta tu sambil minum teh. Sambil minum cala kereta cikgu. Mana cikgu dia tak puas hati je. Nak gambarkan memang keadaan yang tidak terkawal. Bila dia dihantar ke situ, benda yang pertama dia buat dalam sekolah, dia panggil semua guru-guru. Sebab dia ada guru. Dia akan buat perubahan dalam guru lah. Kalau kita ibu bapa, kita buat. Jangan nak ubah orang. Susah nak ubah orang. Bila dia masuk ke situ, dia first dia tengok rekod, dia tengok suasana, tengok keadaan. Dia kata, cikgu, kita kena dipanggil apa dalam istilah kita, sederak. Ya, kena sehati sejiwa. Itu hari kemerdekaan pula. Kita kena sederak, satu hati, bersama. Jangan ada buat spoil. Ya. Ada seorang cikgu yang tak setuju, dia buat cara lain, anak murid dah keliru. Itu je masalah dia. Bukan kita kata salah, tapi bila kita duduk dalam organisasi, kita kena bersama untuk menjayakan apa yang kita impikan. Bila dia jumpa cikgu-cikgu, dia kata, cikgu, saya nak 2 benda je dulu. Peringkat awal ni 2 benda je dulu. Saya harap dia akan jadi penambahbaikan dalam disiplin pelajar kita. Yang pertama, dia buat no vocal soprano. Tidak ada suara tinggi dalam sekolah. Sekolah kampus yang senyap. Sekolah kampus yang berbahasa lemah lembut. Sekolah yang berbahasa santun. Pasal itu yang kita ajar pun. Kita nak anak-anak kita jadi macam tu. Tapi kita kadang-kadang mak pun sama juga, bukan sekolah saja.
Mak pun pakai panggil dekat garaj je pun. Aku kan mak kan. Cubalah perangai. Kalau kita tak ubah kita. Tuan-tuan, dia buat dekat bangunan sekolah dia tu, dia mula-mula dulu dia tulis no vocal soprano dalam bilik guru. No vocal soprano. Tak boleh jerit-jerit. Saya banyak program-program di sekolah-sekolah saya bagi kadang-kadang. Baru-baru ni pun bulan puasa buat program ni. Pagi dengan cikgu-cikgu, seduk santai-santai, relax-relax sembang. Cikgu, jom kita try cara mengajar macam ni, cara mengajar macam ni. Sebenarnya seronok. Saya ada buku saya, biar dakwah biar santai tapi sampai tu adalah bagaimana cara nak tackle, ya. Anak murid adalah pasangan kita, anak kita adalah pasangan kita. Jadi kita berpasangan hidup dalam dunia ni. Suami isteri dalam buku lama saya, takluk hati pasangan, itu lelaki dengan perempuan pun penting. Saya akan share sikit-sikit nanti. Bila-bila dia buat no vocal soprano. Saya pergi satu sekolah bulan puasa baru ni, sebab program dengan cikgu pukul 11 macam tu lebih kurang, pukul 12 habis. Dan sambung dengan anak murid pula petang, tengah hari tu. Bila dah hujung-hujung dekat nak habis, cikgu menjerit suruh turun. Tahu saya faham kenapa kementerian tak luluskan pembelian speaker. Cikgu disiplin lah, cikgu disiplin dia syarat kriteria dia suara mesti dengar tingkat 4. Bila dia suruh turun lambat, pelajar-pelajar lambat, jadi dia turun, baru berlari turun budak-budak tu. Saya pun sajalah duduk sambil santai-santai sembang-sembang apa, gurau-gurau. Serta ibu, kenapa kita kena jerit ibu kan? Kalau tulis je tak cukup, tulis je kat tangga. Biar budak tu, kita ajar dia baca dan nanti dia turun sendiri. Pukul 12 turun. Mimpi lah Ustaz, dia kata. Saya cakap kat saya sebab saya pun cikgu juga. Kalau saya jadi cikgu, saya dah block diri saya. Anak murid saya tak reti bahasa, saya resign jadi cikgu. Saya block dalam diri saya, anak murid saya degil, saya tak payah jadi cikgu lah, ya. Kenapa kita jadi cikgu? Sebab nak ajar anak-anak jadi lebih baik. Dan kita yakin itu dalam falsafah pendidikan negara. Semua orang berpotensi. 2 bulan sekali saya akan pergi ke maktab polis, berjumpa dengan pegawai-pegawai kanan, ACP, ASP, DCP, DSP, ya, sembang dengan komandan, bercakap tentang bagaimana nak tackle, ya. Dan kalau sampai satu masa saya cuba bayangkan kita tackle penjenayah bukan dengan senjata lagi dah. Itu adalah negara-negara amalan negara-negara maju, ya. Kita tackle penjenayah tak perlu pakai senjata lagi dah. Tapi kita ni banyak sangat guna senjata pasal tak ada keupayaan untuk tackle orang. Okey, itu cerita polis. Cerita polis kat sini tak jadi apa sebab kita bukan polis. Sama juga kalau cerita tentang menteri-menteri kat sini, tak payah cerita benda gitu, tak payah habis masa. Kita cikgu tercakap cikgu, tu buat kita cikgu. Kita mak ayah tercakap mak ayah. Nak cakap hal 1MDB ke apa ke, masuk tanding. Berhenti dulu. This is first step, ya. Ada strategi. Tuan-tuan masih ingat nama Mukarrabin? Mukarrabin, pelajar Asia pertama yang sampai ke puncak Everest. Dia dianggap pelajar lah, pasal dia pelajar universiti. Masa dia nak pergi, saya agak close dengan dia, pasal saya coach bola dia zaman sekolah dulu, ya. Dan dia masuk ke UiTM pun kami jumpa balik dengan Mak Ridwan, student saya juga yang 2 orang sampai ke puncak tu. Yang lain tim tu duduk kat bawah je. Bila dia nak pergi tu, dia datang jumpa saya lebih kurang tengok dalam 5-6 bulan sebelum tu. Sembang saya cakap, saya saja gurau lah, saya gurau. Saya tak tahu dia ingat ke tak, saya gurau dengan dia. Saya kata, Boni Kambin, saya cakap dengan murid saya macam tu je. Pasal itu yang diajar oleh cikgu saya, mesrakan diri, down diri kita supaya anak murid rasa dekat dengan kita, ya. Kita bukan kadang-kadang ada yang sengaja letak gap. So anak murid dah rasa jauh daripada awal. Baik, itu pun cerita kemudian. Nak cerita yang habis dulu. Pasal cerita Korea ada banyak cerita dalam cerita, dia banyak episod nanti. Bila dia datang, saya kata, kau ni Kambin, kau nak buat projek besar, projek negara, kau tak pernah tanya saya kan nak pergi ke tak? At least ajaklah, kalau dia hormat saya ni cikgu dia, ya. Dia pun macam, betul ke? Ustaz nak pergi?
Sebab kami memang cakap macam tu je, cakap orang-orang baik sama baik-baik macam tu je. Ya. Betul lah. Ya. Saya pun sebenarnya bergurau, tapi betul lah. Ya. Boleh Ustaz? Kalau Ustaz nak pergi, saya cadangkan nama Ustaz sebagai pegawai kerohanian saya. Sebab dia rupanya dia ada set lengkap tau. Nak naik puncak Everest tak boleh seorang-seorang. Dia ada pegawai telekomunikasi, pegawai ICT, pegawai kesihatan, pegawai diet, pegawai. Itu yang ramai. Dan diorang ni buat serabut je. Tak naik pun. Duduk base camp semua tu. Bila saya pun macam teruja juga bila dia kata boleh. Saya kata, oh, okey Ben, okey. Yeah. Saya kata kalau saya dia kata Ustaz, kalau saya bagi nama Ustaz confirm. Ustaz boleh pergi, dia kata. Saya memang perlu. Saya down dekat sana, siapa nak motivate saya, dia kata. Saya pun macam, wah, dah I'm in. Dah rasa dah bayar dah ni buat benda Malaysia ni. Kau ada? Tak ada. Bila saya duduk saya tanya dia, saya kata, Bin, kalau lah saya boleh ikut sama. Apa yang saya kena sediakan? Saya takut juga saya tak mampu. Duit berapa duit? Dia kata duit tak payahlah Ustaz, duit saya kena je cukup kot. Oh, okey, lagi semangat lah, lagi semangat. Apa yang saya kena buat? Dia kata, Ustaz, Ustaz prepare diri Ustaz je. Oh, okey, nampak mudah. Saya kata, Bin, saya tak tahu nak prepare tu apa. Bagi tahu kau ke advice, apa yang saya nak kena prepare. Dia kata, Ustaz, kalau Ustaz tak tahu, Ustaz ikut saya. Saya dah lama dah start, dia kata. Saya kata apa? Saya kena buat apa? Dia kata pukul 4 pagi esok Ustaz tunggu, saya ambil Ustaz. Pukul 4 pagi. Terkejut dah tu. Tak pernah termimpi aku nak start benda-benda pukul 4 pagi ni. Tapi masih cuba tunjuk muka relax. Nak sampai ke puncak Everest, tuan-tuan, kena ada banyak perubahan kita. Pukul 4 pagi, okey. Pukul 4 pagi. Buat apa Saya kata buat apa? Balik apa? Sempat tak saya masuk office? Oh, itu soalan tu saya rasa sampai sekarang saya ingat. Bodohnya saya. Saya kata sempat tak saya balik nak masuk office? Dia kata, Ustaz, kalau Ustaz nak naik puncak Everest, Ustaz nak kerja kat office, Ustaz duduk kat office je lah. Sampai sekarang saya masih ingat nasihat tu. Jangan jadi bodoh. Kalau masih nak jadi cikgu, lepas tu nak upah rumah MDB, jadi cikgu je lah. Tak payah bercakap hal yang tak berkenaan dengan kita kalau kita tak ada perancangan untuk sampai ke tahap tu. Untuk sampai ke puncak Everest, dia mesti bermula dengan langkah pertama. Langkah pertama tu pada tak mampu dah. Okey, saya nak ending cerita dia. Dan saya kata, apa? Nak buat apa dia? Saya kata 4 pagi. Rupanya exercise dia untuk sampai ke puncak Everest, daripada UiTM Shah Alam, dia akan jog. Dia akan jogging sampai puncak Genting every day. Sampai puncak Genting, ya. Kita cuba datang sekolah sekali jogging. Guru besar jogging, fikir ikut belakang, tengok sampai kat mana. Sebab biasa masa buat letah desa pun tunggu kat checkpoint je. Tu letah desa kan. Tuan-tuan, itu pada saya nak fahamkan diri saya. Itu rupanya perubahan yang saya kena buat untuk diri saya. Kalau nak, itu first perubahan yang pertama saya kena buat tu. Jogging daripada UiTM ke Genting. Saya kata sampai pukul apa? Tengah-tengah hari sampailah pukul 12, 1. Wow. Balik macam mana? Masih nak lagi ni. Punyalah kurang hajar kita ni kan. Nak semua benda. Balik macam mana balik? Dia kata kalau coach datang ambil, baliklah. Kalau coach tak datang, saya turunlah job balik. Itu sebab dia selalu datang belajar dengan saya. Macam mana nak semayang kalau tak jumpa air, macam mana nak semayang dalam semak, macam mana nak semayang matahari tak nampak, macam-macam. Dia dah praktis sebelum dia naik ke Everest. So, saya pun cakap kat dia, saya kata, Bin, gini, saya doakan awak percaya. Itu je lah yang mampu saya. Sedar diri nama dia, sedar diri. Sebab itu Tok Guru saya pesan, dia kata, kalau kita tak mampu tambah ibadat, jangan tambah maksiat. Kalau tak mampu tambah pahala, jangan tambah dosa. Kita tak mampu nak ubah negara, jangan duk buat fitnah, jangan duk buat mengumpat. Duk diam je pasal kita sedar kita bodoh.
Tapi kadang tak nak sedar diri juga kan. Kitanya kata kau orang. Dalam program ni, dalam talk ni, saya sebenarnya nak cakap terhadap diri saya dan tuan-tuan dan puan-puan pun saya bercakap dengan diri sendiri. Ya. Jangan kata saya datang untuk tegur, jangan kata saya datang untuk nasihat. Saya tak nak keluar daripada sekolah ni ada orang hati dia menyampah kat saya. Tuan-tuan tak